Selamat pagi semua. Okey, selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-64 tahun 2021. Okey, apabila tiba bulan Ogos, kita akan, kalau waktu persekolahan kita dahulu, kita akan menyambut pembukaan ataupun perasmian sambutan bulan kebangsaan. Jadi cikgu harap jika ada aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti bulan kebangsaan untuk yang diadakan secara online, diharap kamu dapat sertai ya. Sama ada yang dianjurkan oleh pihak sekolah ataupun yang dianjurkan oleh yang di luar sekolah, sama ada di peringkat negeri, kebangsaan ataupun badan-badan NGO lain. Ya. Jadi diharapkan kamu semua tahu apa dia slogan kemerdekaan kita tahun ini, iaitu Malaysia Prihatin. Okey, kita sambung kelas kita yang seterusnya yang pada hari ini, iaitu Pendidikan Moral Bidang 7 Unit 12. Kelas yang pertama kita telah pun pada hari Isnin yang lalu. Kita sambung untuk kelas yang kedua, iaitu dengan tajuk Malaysia dalam hubungan antara bangsa. Okey, kat sini cikgu tunjukkan terus contoh aktiviti yang berkaitan dengan hubungan dua hala ya. Tengok ya, contoh pembinaan Pusat Serantau Sains dan Matematik, ini panggil RISAM di Pulau Pinang, Malaysia. Idea ini ditentang oleh negara-negara maju, terutama sekali Amerika Syarikat. Usaha ini tidak dibiarkan begitu sahaja kerana kerjasama secara tak rasmi tetap terus diadakan melalui konsep ASEAN Plus 3. Konsep ASEAN Plus 3 ini merujuk pada kerjasama yang ingin diwujudkan antara ASEAN dengan negara-negara timur. Jadi Amerika Syarikat memang takutlah sebab bila kita ada kerjasama dengan China, Jepun dan Korea. Jadi kerjasama dalam bidang pendidikan juga wujud dengan pertubuhnya pertubuhan menteri-menteri pelajaran ASEAN. Jadi dekat sini cadangan untuk menaik tarafkan berkaitan dengan sains. Dan kalau kita sekarang ni panggil STEM kan. Jadi dia nak kita rakyat ASEAN ini lebih mahir berkaitan dengan sains dan matematik. Tapi kalau yang sekolah kita sekarang ni kita buat STEM itu apa juga bagian yang berkaitan dengan teknologi ya, sains dan teknologi. Okey. Kemudian satu lagi hubungan ini contoh, ini adalah hubungan misi-misi pengamanan yang disertai oleh Malaysia dalam PBB. Ini cikgu terus bagi contoh sebagai pembukaan mukadimah ya. Contoh pada tahun 1960 hingga 1994 kita pergi ke askar tentera kita pergi ke Kongo. United National Operation in Congo, dipanggil UNCO. Iaitu penyertaannya mengekalkan keamanan akibat perang saudara di Kongo. Kemudian United National International Assistance Group UNTAC NABIA pada tahun 1988 hingga 1990 mengawasi pilihan raya serta kemerdekaan Namibia. Kemudian pada tahun 1988 hingga 1991 pergi ke Iraq menguasai gentakan senjata dan pengunduran Angkatan Tentera Iraq dan Iraq ke atas sempadan antarabangsa. Kemudian Malaysia juga menyertai UNICOM, United Nations Iraq Conflict Aversion Mission, menguatkuasakan gencatan senjata dan mewujudkan zon pemisah di sempadan. Kemudian kita ada yang kelima itu UNAVM UNIVAM 2 1951 Angola ya, penguatkuasa gentatan senjata dan pilihan raya. Jadi banyak lagi lah misi-misi pengaman yang disertai oleh Malaysia di bawah PBB. Jadi kita dah bincang itu ASEAN PBB. Jadi kita sambung balik kelas hari ini. Okay, untuk kelas yang
pertama hari itu kita telah pun memberi maksud hubungan antarabangsa, menjelaskan hubungan dua hala, Malaysia dengan negara luar, menjelaskan hubungan dua hala Malaysia dengan negara luar, menghuraikan kepentingan mengekalkan hubungan Malaysia dengan negara luar. Okey, jadi kita sambung hari ini yang ketiga tadi sekali, iaitu kepentingan mengekalkan hubungan Malaysia dengan negara luar dan mencerahkinkan cabaran negara dalam mengekalkan hubungan antarabangsa. Kemudian kelima dan keenam tu kita selit dah sekali mengekspresi, kita mengamalkan kan hubungan antarabangsa ni. Okey. Jadi kita imbas balik. Kita buat apakah maksud hubungan dua hala. Ya. Hubungan dua hala ini adalah pertalian dan interaksi antara negara di dunia. Pertalian dan interaksi antara negara dan organisasi antara bangsa. Pertalian dan interaksi antara negara dan syarikat multinasional. Kemudian pertalian dan integrasi antara negara dan pertubuhan bukan kerajaan. Maksudnya hubungan-hubungan ada empat ni, negara di seluruh dunia, organisasi, syarikat multimedia ataupun NGO yang bukan berada dalam Malaysia. Ya. Kemudian kita dah faham sebentar minggu lepas, hari Isnin yang lepas kita telah pun belajar mengenai jenis hubungan antarabangsa, iaitu hubungan dua hala dan hubungan pelbagai hala. Contoh hubungan dua hala ASEAN lah. Tadi kita tengok contoh yang cikgu bagi tadi semasa pembukaan. Kemudian hubungan pelbagai hala, ini apa ni? Malaysia mempunyai hubungan dengan ASEAN, OIC, PBB, Commonwealth dan NAM. Ya, okey. Jadi kita sambung untuk kelas hari ini, hubungan dua hala yang terbentuk antara Malaysia dengan negara lain ini dapat melihara dan mempertahankan kepentingan negara dari aspek politik, keselamatan, ekonomi dan sosial. Jadi ini memang peranan penting lah. Sebab kita nak ada hubungan ini supaya negara kita terus aman dan makmur ya, dan terus berkembang. Kita tengok satu-satu. Okey, kepentingan dari segi kepentingan negara dari aspek politik, iaitu memupuk hubungan politik yang baik dengan negara-negara asing. Okay, bila kita ada hubungan politik yang baik dengan negara-negara asing ni, hubungan yang lain automatik akan menjadi baik. Okay, kan? Jadi dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari pendidikan. Tapi apa-apa politik dah penting dahulu. Kita jangan masuk campur hubungan politik negara lain. Contoh, ada negara yang mengamalkan sistem komunis. Ada negara yang mengamalkan sistem sosialis. Kan? Ada negara mengamalkan demokrasi. Jadi itu negara mereka, kita jangan campur tangan. Yang penting kita ada hubungan baik dan kita bertindak secara berkecuali. Kemudian memantau perkembangan politik negara asing dan kesannya kepada negara. Okey, ini memang kita tak masuk campur, tapi kadang-kadang masalah politik juga mempengaruhi sesebuah negara. Okay, contoh negara kita lah sekarang ni berada dalam masalah politik. Ya. Jadi bila keadaan ni berlaku, orang takut untuk datang ke Malaysia. Jadi banyak benda-benda yang mengganggulah dari segi bursa saham, dari segi pelaburan, dari segi kedatangan orang untuk melancong ke Malaysia. Jadi urusan-urusan pertukaran tenaga pakar banyaklah terpengaruh disebabkan oleh masalah politik ini. Jadi kita sekarang dah rasa dan kita tengoklah, harap ada perkembangan baik untuk politik negara kita, kan? Okay, kemudian memudah cara lawatan negara, lawatan rasmi dan lawatan kerja pemimpin negara. Apabila kita ada hubungan politik yang baik, jadi lawatan negara ni lebih kepada pemimpin-pemimpin politik lah. Biasanya bila ada pemimpin politik yang melawat suatu negara, dia akan bawa sekali dengan syarikat-syarikat besar yang hendak melabur. Kan? Dia join sekali. Jadi adalah
kerjasama ekonomi ataupun kita buat aktiviti sosial, lawatan sosial, pertukaran pelajar dan sebagainya. Jadi memudahkanlah aktiviti urusan. Okey, bila kita ada kepentingan hubungan yang baik antara negara ini, keselamatan dan undang-undang antarabangsa jadi terpelihara, ya. Memastikan kedaulatan dan hak kedaulatan negara terpelihara. I tertinggal, ya, tertukar. Memastikan tanggungjawab dan komitmen negara di bawah undang-undang antarabangsa terlaksana. Jadi setiap negara tu dia ada tanggungjawab dan komitmen di bawah undang-undang antarabangsa. Jadi bila kita ada macam kepentingan hubungan antarabangsa ni, kita ada perjanjian dari segi keselamatan, undang-undang antarabangsa. Okey, contohnya bila kita berada di pengairan. Jadi kita pengairan negara kita ikut undang-undang negara kita. Kalau pengairan Indonesia, dia akan ikut undang-undang negara mereka. Tetapi antara Malaysia dan Indonesia tu kita ada satu dinamakan pengairan antarabangsa, kan? Jadi kita kena bertanggungjawab lah, ikutlah peraturan. Jadi kalau berada pengairan antarabangsa tu, jadi kita boleh bebas masuk. Tapi bila dah masuk ke pengairan Malaysia misalnya, mereka kenalah mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di Malaysia. Memelihara dan mempromosikan hak asasi manusia. Jadi bila kita ada keselamatan undang-undang ni, jadi masalah kemanusiaan ini dapat diatasi. Contohnya, kita nak ambil pekerja masuk ke negara asing, masuk ke tempat kita ikut secara undang-undang. Jadi kalau mereka yang datang secara yang dipanggil pendatang asing itu, mereka tidak datang ke Malaysia secara yang betul. Ya, jadi itu dah pentingnya hubungan antarabangsa. Kemudian dari segi kepentingannya ekonomi. Bila kita ada hubungan antara negara ini, hubungan perdagangan pada peringkat global, kan? Ya. Jadi bila ada hubungan dua hala ni, peringkat global lah, hubungan ekonomi, hubungan pertukaran pelajar, jual beli barangan, kan? Pertukaran kepakaran, kemudian perkongsian teknologi dan kepakaran. Mungkin Malaysia pakar dalam bidang ini, negara Indonesia pakar dalam bidang ini, negara Thailand pakar dalam bidang ini, kan? Jadi kita berkongsi lah. Kemudian apabila negara kita berada dalam keadaan baik, pelabur asing akan datang. Ini sebab bila ada hubungan dua hala ni lah. Kalau hubungan dua hala ni dia dah tahu, okey, Malaysia dah berada dalam keadaan aman, jadi mereka berani datang ke Malaysia, melabur dekat Malaysia. Tidak, masalah lah, ya. Itu yang sekarang ni, kalau keadaan politik negara kita terus makin teruk, jadi cikgu takut masalah ekonomi, keselamatan juga tidak terjamin. Okey, dari segi sosial, bila ada hubungan dua hala ini, bantuan kemanusiaan. Contohnya kita memberi bantuan kepada mangsa letusan gunung berapi di Indonesia. Ya, kemudian Jepun dan China, Korea yang memberi bantuan vaksinasi, ubat untuk vaksinasi kepada kita, ya, untuk mempercepatkan vaksin diberi kepada rakyat Malaysia. Kemudian kita ada perkongsian silang seni dan silang budaya. Biasanya dia akan buat pertukaran filem, pertukaran kebudayaan, dia buat pertunjukan. Contohnya orang Malaysia akan buat persembahan berkaitan dengan budaya Malaysia di negara Thai. Orang Thai datang ke Malaysia mempersembahkan budaya mereka, kan? Dan hubungan sosial ini juga, hubungan darat akan membentuk pelestarian alam sekitar. Kita ada buat perjanjian untuk menjaga alam sekitar ini dari terus tidak tercemar, ya. Itu pentingnya hubungan dua hala antara Malaysia dengan negara luar. Okey. Jadi hubungan dua hala dengan negara luar perlu dikekalkan demi kepentingan bersama.
kenapa tadi kita hubungan dua hala antara Malaysia dengan negara luar. Jadi ini kepentingan kita nak kekalkan hubungan ni. Tadi dah ada hubungan tu kan. Kita nak kekalkan hubungan antara Malaysia dengan negara luar ni. Jadi ada 5 ya. Politik, pendidikan, ekonomi, keselamatan, sains dan teknologi. Okey, tadi ada 4, keselamatan dan undang-undang antarabangsa, ekonomi, politik dan sosial. Itu berkaitan dengan hubungan dua hala antara Malaysia dengan negara luar. Jadi bila kita dah ada hubungan yang 4 ni, jadi kita perlu mengekalkan hubungan dengan negara luar ni untuk apa kita tengok dari segi politiknya. Apa pentingnya kita kekalkan kan. Jadi memelihara kedaulatan negara, membentras kesihatan jenayah dan keganasan, meningkatkan imej negara. Jadi bila negara dah berada dalam keadaan aman dan damai, jadi tidak ada berlaku masalah, orang tak takut untuk datang ke Malaysia untuk melabur di Malaysia. Juga apa kita pentingnya kita mengekalkan hubungan antarabangsa ini dari segi pendidikan, mempelbagaikan inovasi pendidikan. Bila kita ada hubungan dua hala ini, kita punya inovasi, kita punya hubungan dapat diteruskan, dapat ditingkatkan kan. Jadi berlakunya pertukaran pelajar yang macam doktor pergi belajar ke negara Rusia, ke negara India, untuk engineer pergi belajar ke Jerman, untuk elektronik pergi belajar ke Jepun ya. Okay. Meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia. Apabila kita boleh melanjutkan pelajaran ke luar negara, maksudnya kita punya sistem pendidikan di Malaysia ini diiktiraf. Jadi bila dia diiktiraf, dia kualiti pendidikan tu samalah bertaraf dunia. Maksudnya bila kamu lepas SPM, kamu dapat keputusan yang bagus, kamu berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara atas tiket SPM kamu. Biasanya kalau SPM baik, memang dia akan hantar kamu ke luar negara. Cuma biasanya dibuat akan setahun, dia buat insentif. Ini apa ni? Dia buat secara kursus jangka pendek untuk kamu menyesuaikan diri dengan negara tersebut, sama dari bahasa dan sebagainya. Sebab kita kat Malaysia, kita lebih kepada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi kalau kamu nak pergi ke Jepun, kamu kena belajar bahasa Jepun. Kalau kamu nak ke Jerman, kamu kena belajar bahasa Jerman. Kalau kamu nak ke Rusia, kamu kena belajar bahasa Rusia. Jadi dia kena dalam masa setahun tu, kamu diajar untuk menyesuaikan diri ke negara mana yang kamu nak pergi. Kemudian, okay, bila kita ada kehubungan antara Malaysia dengan negara ini dapat dikekalkan, jadi mereka meminat untuk menubuhkan institusi pendidikan antarabangsa. Contoh ya, kat Malaysia ni yang terdapat institusi pendidikan antarabangsa ialah UTP. UTP tu kalau kamu pergi, selain daripada orang Malaysia yang belajar dekat sana ramai orang-orang daripada luar negara. UIA, Universiti Islam Antarabangsa, juga adalah dia adalah di bawah OIC ya. UIA ni di bawah OIC. Jadi kebanyakan pelajarnya adalah daripada negara-negara OIC. Kemudian kata ada banyak lagi universiti-universiti yang digabungkan dengan dua negara yang terdapat di Malaysia. So, dari segi ekonomi, bila kita ada berkekalkan hubungan antara Malaysia dengan luar negara, kita dapat meningkatkan pendapatan negara. Sebab ramai orang melabur ke Malaysia, ramai orang melancong ke Malaysia, sumber pendapatan kita meningkat, jadi peluang pekerjaan pun meningkat kan. Kemudian mempelbagaikan sumber ekonomi, itu saya juga tadi, selain daripada buka kilang, mungkin dia akan buka hotel, mungkin dia akan buka makanan, joint venture untuk buat makanan kan, restoran-restoran, kemudian tempat pelancongan kan, ketua universiti. Jadi mempelbagaikan sumber ekonomi. Bila dah ada pelbagaikan sumber ekonomi, automatik dia membuka
peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Contoh, bila suatu negara itu buat hospital, kan? Jadi kita ada hospital yang kerajaan, ada swasta, hospital swasta. Jadi biasanya pekerja-pekerja yang terdapat di hospital swasta ni dia terdiri daripada orang Malaysia. Cuma pakar-pakar yang tertinggi sahaja dari kalangan mereka. Jadi apa yang kita nampak? Kita dapat memberi peluang pekerjaan kepada penduduk Malaysia. Okey, kita tengok dari aspek keselamatan. Okey, membina hubungan dunia yang selamat. Y2U ya. Membina hubungan dunia yang selamat. Jadi bila kita ada faktor keselamatan ini, negara kita akan rasa selamat. Untuk melancong, selamat untuk melancong, orang pelancong datang ke Malaysia selamat, pelancong pelabur datang ke Malaysia rasa selamat, kan? Jadi bila ada hubungan antara dari segi keselamatan juga, kita dapat membenteras kegiatan jenayah antara bangsa. Jadi contohnya kerjasama dalam menjaga kawasan laut antarabangsa. Maksudnya kalau yang area Malaysia dia akan jaga area Malaysia, kalau ada area Indonesia dia akan jaga sebagi Indonesia, bahagian Indonesia, kan? Yang tengah-tengah tu dua-dua sekali lah. Ya? Jadi sebab itu kadang-kadang ada nelayan yang menangkap ikan, dia ingat itu lautan antarabangsa. Sebab bila lautan antarabangsa mereka boleh mengikat, tapi bila masuk ke kawasan Malaysia mereka perlu ada surat kebenaran, lesen untuk menjadi nelayan di kawasan Malaysia. Kat Malaysia ni dia kena ada lesen ya. Jadi bila ada hubungan dapat dikekalkan, menjamin keamanan negara. Negara akan aman, damai. Kita ada hubungan ketenteraan, kerjasama, latihan bersama dan sebagainya. Ya. Kemudian kepentingan mengekalkan hubungan antarabangsa Malaysia dengan negara luar ialah dari segi sains dan teknologi. Memastikan kemajuan teknologi negara tanding dengan negara luar melalui pertukaran teknologi. Itu juga kata bila kita belajar keluar negara, kita dapat menghasilkan pakar dalam satu bidang ataupun kita panggil pakar dari negara luar masuk ke tempat kita untuk mempraktikkan apa saja kepakaran yang dia ada, dan akhirnya orang Malaysia pun akan dapat tahu. Dan dia juga akan membantu mengajar pekerja-pekerja bawahannya, kan? Kemudian meningkatkan keupayaan negara dalam bidang perubatan seperti penghasilan vaksin. Jadi kita ada kilang ubat, ya, menghasilkan ubatan kat sini pun ada dekat Seri Iskandar tu ya, ada kilang ubat ya. Okey. Okey ya. Jadi secara rumusannya, jadi pada kita belajar hari ini, terdapat pelbagai bentuk hubungan dua hala antara Malaysia dengan negara, iaitu hubungan dua hala dan hubungan pelbagai hala. Okay, banyak kepentingan yang diperolehi oleh Malaysia apabila menjalankan hubungan dua hala. Itu jadi tunjuk yang awal-awal tadi, hubungan kita mengadakan projek riset, kan? Kemudian kita menghadirkan pertukaran pelajar, kita hubungan ekonomi, perjanjian ekonomi dan sebagainya. Jadi secara rumusannya, hubungan yang baik antara negara akan melindungi kedaulatan negara kita dari ancaman luar. Hubungan yang baik dapat meningkatkan reputasi negara. Kerjasama antara negara dapat ditingkatkan. Kemakmuran negara dapat dikekalkan. Okay, kan? Jadi ini yang pentingnya, apa sahaja hubungan kita Malaysia dalam hubungan antarabangsa ini, benda ini yang penting untuk kebaikan negara kita dan juga rakyat di negara kita. Kita lah untuk kebaikan negara dan untuk kebaikan kita. Ya?
Jadi untuk menghasilkan hubungan dalam hubungan antarabangsa ini, penerapan nilai perlu ada. Ya, ini yang sebenarnya banyak lagi nilai-nilai, tapi yang ini nilai yang boleh ada dalam berkaitan dengan hubungan antara negara itu. Hormat, contoh tadi, negara kita perlu hormat pada politik negara lain. Negara kita juga perlu hormat dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sesebuah negara. Kalau kita nak ada hubungan yang baik antara dua negara, ya. Kemudian tanggungjawab, kita perlu bertanggungjawab. Kalau kita nak orang datang ke negara kita, rakyat Malaysia mestilah bertanggungjawab, menjaga kebersihan, bersikap baik, melayan tetamu dengan baik, ya. Dan kita dapat kalau ada pelabur yang datang, kita memastikan pelabur itu berpuas hati dengan apa yang mereka laburkan. Mereka dapat keuntungan, kita dapat keuntungan. Ada win-win situation. Kemudian nilai keberanian. Kalau kita nak mengekalkan hubungan antarabangsa, kita perlu buat perkara-perkara untuk pergi berjumpa dengan orang-orang di sana, luar negara. Kita mesti ada keberanian, kan? Macam kamu kalau belajar kat luar negara, kamu bukan ada kawan, bukan ada mak ayah. Jadi kamu kena pergi sendiri, kamu kena ada keberanian. Ya, kamu kena berani belajar. Kemudian kena bekerjasama. Kita ni kena bekerjasama untuk memastikan kepentingan hubungan antarabangsa ini dijayakan dan dapat dikekalkan. Kemudian kita juga perlu berterima kasih. Ya, berterima kasih ni kita bila orang bagi sesuatu pada kita. Contohnya mereka melaburkan Malaysia. Mereka memberi peluang pekerjaan kepada kita. Jadi kita kena berterima kasih. Kita kena buatlah perkara mereka. Jangan mereka sampai lari meninggalkan negara kita, tidak melabur dan sebagainya. Jadi bila kita ada rasa berterima kasih, mereka suka datang ke negara kita melabur dan melakukan aktiviti-aktiviti. Ataupun rakyat negara lain datang ke Malaysia untuk belajar. Kan? Okey. Jadi cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Nanti kita sambung cabaran negara dalam mengekalkan hubungan antarabangsa. Kemudian kita masuk sedikit pengukuhan. Untuk makluman kamu, kamu minta ambil mulai jangan ambil cepat sangat, ya, ambil hari Ahad. Dekat kotak kasih, dekat situ ada penilaian, ujian penilaian. Disebabkan kita tak boleh masuk sekolah, kita buat penilaian. Jadi kamu jawablah. Ya, kalau kamu tengok semua YouTube yang rakaman YouTube yang cikgu beri, semuanya ada. Ya, semua latihan-latihan yang kita buat ada. Jadi harap kamu bersedia. Kamu buat ulang kaji. Ya, sebab kebanyakan soalan-soalan yang cikgu beri itu kita telah pun bincang semasa di dalam kelas. Okay, ya. Jadi selamat menyambut bulan kebangsaan. Marilah kita menjadi rakyat Malaysia yang bangga menjadi rakyat Malaysia dan sama-sama bekerjasama memastikan Malaysia terus makmur, maju, harmoni, kan? Mempunyai hubungan yang baik antara negara, pelabur datang ke Malaysia, dikenali di serata dunia dengan benda-benda yang baik. Bukan dikenali dengan benda-benda yang tidak baik. Okey, itu saja dari cikgu. Sekian, terima kasih. Okay, kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang.